أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وأسرع الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أمراتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan jikalau menyamoinya akan sesuatu daripada yang baru-baru pada satu sifat daripada sifat-sifatnya, seperti bahawa adalah ia arad dan tiap-tiap arad bertenggak pada jirim dan menumpankan dia pada bertempat, dan tiap-tiap dan atas tiap-tiap maka baru ia, seumpama barang yang ia menyamoikan dia. Dan jikalau menyamoinya pada perbuatannya, habis itu. Dan jikalau menyamoinya akan sesuatu daripada yang baru-baru pada sifat, pada satu sifat daripada sifat-sifatnya. Dan jikalau menyamoinya akan sesuatu. Ini sambung atau ataf pada pada sebelah sana. Kerana jikalau menyamoinya akan yang baru-baru pada zat. Jadi yang dulu tu dia katanya mustahil lawannya iaitu mumasalah lil hawadis. Artinya menyamoinya akan yang baru-baru. Kerana jikalau menyamoinya Allah akan yang baru-baru pada zat, di situ. Nascaya baru. Nanti kita tengok. Dan di sini pula dan jikalau menyamoinya. Ini ataf pada jikalau menyamoinya akan yang baru pada zat. Ini fardu yang kedua. Sebab kata mustahil Allah Ta'ala itu memasalah dengan makhluk, bersama serupa dengan makhluknya. Sebab yang keduanya, dan jikalau menyamoinya Allah akan sesuatu daripada yang baru-baru. Tapi sama yang di sininya pada satu sifat. Yang mana dulu tu pada masalah zat. Adapun sini fardunya sekiranya kalau Allah itu sifat dianya, dan jikalau menyamoinya Allah akan sesuatu daripada yang baru-baru. Tapi menyamoi itu pada satu sifat. Pada satu sifat Allah. Daripada sifat-sifatnya sifat Allah. Jadi fardu yang keduanya, sekiranya kalau sifat Allah Ta'ala itu sama serupa dengan sifat yang baru. Itu maksudnya. Jikalau menyamoinya menyamoi Allah akan sesuatu daripada yang baru. Tapi sama di mana? Sama di satu sifat. Sama pada satu sifat. Daripada beberapa sifat dia, sifat Allah. Jadi maksudnya, fardu yang keduanya sekiranya sifat Allah itu tak kira lah. Satu sifat ke, dua, tiga sifat ke.
daripada sifat-sifat Allah itu ada serupa dengan sifat yang baru, maksudnya begitu. Sebab yang dulu tu kita fardu katanya, kalaulah zat Allah itu sama serupa dengan zat yang baru, maka membawa kepada jadi macam mana dulu? Jadi berbilang-bilang qadim, artinya membawa kepada jadi apa dia? Tidak membawa kepada sunyi jirim daripada tempat seperti yang dulu. Tengok. Maka di sini jikalau menyamayinya Allah akan sesuatu daripada yang baru pada satu sifat daripada sifat-sifatnya. Fardunya jikalau sifat-sifat Allah. Jikalau adalah sifat-sifat Allah mana-mana satu, artinya 2, 3 sifat Allah, artinya kesemua sifat Allah serupa dengan menyamayi dengan sifat-sifat yang baru. Maka macam mana seperti bahawa adalah ia sifat tu arad. Seperti bahawa adalah ia sifat Allah itu arad. Sebab sifat bagi yang baru dipanggil kata arad. Zat yang baru dikatakan jirim. Zat yang baru kita panggil jirim. Ialah jirim yang bertempat, yang mengambil tempat, yang bertahayyuz. Sifat yang baru ialah arad, yang menupani pada jirim. Tengok. Seperti bahawa adalah ia sifat Allah, arad. Dan tiap-tiap arad, kesemua aradnya bertenggak pada jirim dan menumpankan dia kan jirim. Menumpankan dia mana sama dengan bertenggak. Dan tiap-tiap arad bertenggak pada jirim dan menumpani pada jirim. Lepas tu bahasa dia kata satu lagi, berjeliga pada jirim. Seperti garam. Garam tu jirim, masin tu bertenggak pada garam, menumpan di garam. Atau berjeliga maknanya dalam biji garam tu ada masin kesemuanya. Berjeliga masin pada biji garam. Jadi maknanya arad jenis dianya begitu. Jenis dia, pesan dianya, caranya dia begitu. Ialah menupani kepada jirim. Menupani pada jirim pada bertempat, pada mengambil tempat. Jadi menupani pada bertempat macam mana? Sebab kita jirim ini, ulang balik masalah jirim. Jirim tu ialah perkara yang ada dengan cara diri. Bukan jenis menupani pada yang lain. Adapun arad itu perkara yang menupani pada jirim. Kemudian jirim tu pula selain daripada kata dia tu ada dengan secara diri, dia tu bertempat. Dia bertempat. Maka arad pun bertempat juga. Jirim bertempat, mengambil tempat atau bertahayyuz, mengisi di tempat kosong. Maka jirim ialah jenis benda yang ada dengan secara diri tetapi bertempat. Kalau semata-mata yang ada dengan secara diri, itu kita katanya zat. Maka zat Allah ada dengan secara diri tetapi tidak bertempat. Sebab tu tak boleh panggil jirim kepada zat Allah. Zat Allah memanglah ada dengan secara diri. Qama binafsih, qiyamuhu binafsih lagi akan datang. Tetapi jirim itu ada dengan secara diri, tak menupani pada mana-mana tetapi dia tu bertempat. Begitu. Maka arad apabila dia menupani pada jirim, jirim bertempat, maka arad pun bertempat ikut jirim. Arad, soalnya arad bertempat ke tidak? Jawabnya bertempat. Tetapi bertempat oleh arad tu dengan secara menupani pada jirim. Jirim bertempat dengan secara sendiri. Jirim bertempat dengan secara sendiri. Bertempat dengan mana mengisi di tempat kosong.
Seperti biji garam, dia mengisi di tempat kosong, dia bertempat dengan secara diri dia. Adapun masin bertempat juga dengan secara monopani ikut jirim. Jirim garam duduk di mana, dia duduk di situ. Bertempat di mana, masin ada di situ. Di mana bertempat oleh garam, di situ bertempat oleh masin. Soalnya masin itu bertempat ke tidak? Jawabnya bertempat juga, tetapi dengan secara monopani, dengan cara mengikut jirim, tak bertempat dengan secara sendiri, tak bertempat dengan secara sendiri. Jirim bertempat dengan secara sendiri, tak monopani siapa-siapa, apa-apa benda, begitulah. Jadi fardunya di sini sekiranya kalau Allah Ta'ala sifat dia tu sama dengan sifat makhluk ini, maka tentulah sifat Allah itu ialah arad. Sebab sifat bagi makhluk ini arad yang menupani pada jirim. Sekiranya kalau sifat Allah Ta'ala itu arad juga, maka tentu menupani pada jirim. Maka kalau katanya sifat Allah itu kena ialah jenis arad. Arad menupani pada jirim. Maka sifat Allah menupani pada Allah. Kalau begitu Allah pun jirim juga. Kalau Allah tu jirim, maka barulah Allah. Begitulah. Itu yang maksudnya. Dan atas tiap-tiap. Dan atas tiap-tiap. Tiap-tiap daripada dua fardu tadi. Dan atas tiap-tiap, yakni tiap-tiap daripada dua fardu. Mana dia dua fardu? Yang minggu lepas, kerana jikalau ia menyamai, kerana jikalau satunya, kerana jikalau menyamai akan yang baru pada zat. Itu satu fardu. Sebelah sana, kalau mengikut kitab saya tu sebelah sana, kerana jikalau menyamai Allah akan yang baru pada zat, itu satu fardu. Dan fardu yang keduanya, yang sani, kerana jikalau menyamainya akan sesuatu daripada yang baru pada satu sifat daripada beberapa sifat. Dua fardu itulah. Dan atas tiap-tiap, jadi tiap-tiap daripada dua fardu. Fardu yang pertama, fardu menyamai Allah akan yang baru pada zat. Jadi fardu yang pertama, zat dia sama dengan zat yang baru. Fardu yang keduanya ialah fardu katanya kalau adalah sifat dianya sama dengan sifat yang baru ini. Maka lazimnya, maka baru ia Allah. Kalau kata zat Allah itu serupa dengan zat yang baru, maka zat Allah baru. Kalau katanya sifat Allah sama dengan sifat yang baru, maka baru juga sifat Allah. Kalau kata sifat Allah baru, maka baru juga zat Allah. Maka baru ia Allah, baru tu maknanya ada didului oleh tiada. Ada kena jadi, ada didului oleh tiada. Maka baru ia Allah seumpama barang yang ia Allah menyamaikan dia kan barang. Zat Allah sama dengan apa tadi? Sama dengan zat yang baru. Zat yang baru, zat yang makhluk ini, zat yang baru adalah baru, maka zat Allah pun baru juga. Sifat Allah menyamai dengan apa dia? Dengan sifat bagi segala yang baru. Sifat bagi segala yang baru adalah baru, maka sifat Allah baru juga. Kalau sifat Allah baru, Allah tak boleh kata qadim, Allah mesti baru juga. Sebab apa dia? Sebab tak boleh jadi nak ada zat yang sunyi daripada sifat, tak boleh jadi. Dan jikalau menyamainya Allah, habis di situ dulu. Jadi kita ulang balik. Kenapa boleh kata baru? Yang pertama katanya, masalah fardu yang pertama dia katanya baru. Sama dengan yang diserupakan.
Sebab fardu yang pertama dia katanya kalau fardunya zat Allah itu menyerupai dengan zat yang baru, menyamai dengan zat yang baru, maka zat yang baru adalah baru. Kalau begitu zat Allah pun baru juga. Maknanya zat Allah kalau serupa dengan zat yang baru, maka zat yang baru kita dah maklum bahwasanya zat yang baru ini ialah jirim. Jirim ialah benda yang ada, yang bertempat dengan secara diri, yang dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap-tiap benda yang dijadi adalah baru kesemuanya. Sebab qadim tak boleh dijadi. Begitu. Jadi maknanya kalau kita katanya zat Allah Taala itu jirim juga, sebab serupa, ia tak boleh jadi itu kalau katanya zat Allah serupa dengan zat yang baru, tetapi bukan jirim. Tetapi bukan jirim, itu kita nak kata begitu tak boleh. Sebab apa? Sebab zat yang baru ada satu ya. Ada satu saja ialah jirim. Tetapi jirim itulah dibagi pada jahat, firid dan jisim. Jadi zat yang baru yang bukan jirim ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Zat yang baru, sifat itu lainlah. Zat-zat. Jadi sebab yang baru tu ada kalanya jirim, zat. Kalau jenis zat, jirim. Kalau jenis sifat tu panggil arad kan. Maka nak tanyanya, zat yang baru ini ada ke tidak yang bukan jirim? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Tu yang dipanggil kata arad, itu sifat bagi jirim. Yang menumpangi pada jirim. Adapun benda yang panggil kata jirim, itu tidak ada. Benda yang panggil kata jirim tu kesemuanya baru kesemua. Sebab benda baru tidak ada malaikat, zat yang baru tidak ada malaikat jirim kesemuanya. Tapi nak masuk dalam jahat firid ke, nak masuk dalam jisim ke, itu tengoklah di situ. Bersusun ke tidak bersusun, boleh dibagi ke tidak boleh dibagi. Kalau tak bersusun, jirim. Kalau tak bersusun, ialah jauhar firid. Jirim kalau bersusun boleh dibagi ialah jisim. Ala kulli hal, jadi maknanya setiap-tiap zat yang baru adalah jirim. Zat yang baru adalah jirim kesemuanya. Kemudian habis itu kalau kita kata zat Allah menyerupai dengan zat yang baru, maka zat yang baru adalah jirim kesemua, maka zat Allah adalah jirim juga. Maka setiap-tiap jirim ada permulaan. Maknanya baru kesemuanya. Kalau kata serupa, tetapi kalau kata serupa dengan jirim, maknanya zat Allah pun jirim juga. Setiap-tiap jirim bertempat dijadi oleh yang lain. Makhluk kesemuanya. Kalau begitu maknanya zat Allah makhluk juga. Kalau kata zat Allah makhluk, maka kena ada yang menjadilah pulanya. Kalau kata ada yang menjadi, membawa kepada jadi dur dan tasasul. Kembali kepada dalil qidam. Habis itu pula, kalau kita katanya zat sifat pula. Fardunya kalau sifat Allah Ta'ala itu sama dengan sifat makhluk ini, maka tengok, sifat makhluk ini kena atas benda apa? Kena atas arad yang menumpangi pada jirim. Sifat makhluk ini ialah arad. Sebut kata arad. Arad ni apa benda? Benda yang menumpangi pada jirim. Arad itu ialah perkara yang menumpangi pada jirim. Kalau katanya Allah Ta'ala sifat dia, sifat Allah Ta'ala itu arad, maknanya sifat Allah menumpangi pada jirim juga. Kalau katanya arad menumpangi pada jirim, maknanya jirim tu siapa? Zat Allah itu, maka zat Allah ialah jirim. Kalau kata zat Allah ialah jirim, maka jirim ialah satu jenis makhluk dijadi oleh yang lain. Kalau begitu maknanya Allah dijadi oleh yang lain juga dengan sebab dia baru ada. Begitulah. Jadi dia bagi biar tetapnya begitu. Sebut kata arad menumpangi pada jirim. Sifat bagi aradnya ialah jirim.
Kalau katanya sama dengan sifat makhluk, ya, tak boleh kita nak katanya. Tapi bukan arat, tak boleh jadilah begitu. Sebab semua sifat bagi jirim tu dipanggil kata arat ke semua. Mengambil tempat bertempat dengan secara menumpani pada jirim ke semua. Sifat-sifat makhluk, sifat-sifat bagi yang baru kesemuanya arat. Arat tu macam mana? Ialah perkara yang menumpani pada jirim kesemuanya. Tidak ada arat yang tak menumpani pada jirim. Kalau katanya sifat Allah Ta'ala menyerupai dengan sifat yang baru, tentulah sifat Allah itu arat. Arat mesti pada menumpani pada jirim. Membawa kepada kata zat Allah adalah jirim. Setiap-tiap jirim tu baru. Kalau begitu zat Allah baru juga. Sebab tu dia katanya, dan atas tiap-tiap dua fardu itu maka baru ya Allah. Baru macam mana? Baru macam benda yang dia serupa tadi. Dia serupa dengan apa? Zat dia serupa dengan jirim, baru. Arat sifat dia serupa dengan arat, barulah juganya. Jadi pendek katanya, kalau kata serupa dengan makhluk ini pada zat dan pada sifat membawa kepada Allah Ta'ala itu baru. Habis di situ dulu. Kita tinggal di situ dulu. Jadi maknanya dua-dua fardu itu membawa kepada kata Allah Ta'ala itu baru. Kemudian habis itu kalau baru nak jadi macam mana, itu kita tangguh dulu. Tengok satu masalah lagi. Dia kata, dan jikalau menyamoinya Allah pada perbuatannya. Jikalau menyamoinya Allah pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah. Jadi maknanya perbuatan Allah sama dengan perbuatan yang baru ini. Macam mana kita buat, Allah Ta'ala buat macam itulah. Macam mana perbuatan kita, macam itulah perbuatan Allah Ta'ala. Sekiranya kalau menyamai perbuatan Allah dengan perbuatan kita yang baru ini, macam mana cara serupanya? Seperti bahawa adalah perbuatan Allah mesti daripada maddah. Tasydid pada dal. Maddah. Begitu. Seperti bahawa adalah perbuatan Allah mesti daripada maddah. Sebagaimana perbuatan kitanya daripada maddah. Maddah yang sudah ada. Tengok di luar dia ada tulis. Qauluhu maddah artinya juzuk-juzuk. Juzuk-juzuk. Bahan-bahan. Buka kipas sikit. Buka. Satu lah. Seperti apa dia? Maddah yang sudah ada. Di luar dia katanya maddah tu arti juzuk-juzuk. Bahan-bahan. Yang diperbuatkan sesuatu. Dan disusunkan. Kul daripada juzuk. Jadi juzuk, kalau katanya sebuah rumah itu kul. Sebuah rumah itu kul. Lepas tu juzuk-juzuk dia batu, jenis batu, jenis simen, jenis pasir, jenis besi, itu dikatakan juzuk-juzuk dia. Kalau kereta, sebuah kereta itu ialah kul. Lepas tu juzuk dia, tayar daripada getah, tubuh dia tu, enjin dia tu daripada besi, ada juga guna bahan plastik, itu juzuk-juzuk dia. Maka nak jadi satu benda, sebuah tu dikatakan kul. Kul melawani bagi juzuk. Tengok kitab kita sebuah kitab, itu dikatakan kul. Maka juzuk dia tu apa? Apa dia? Juzuk dia ialah sehelai-sehelai muka surat dia. Satu keping surat, mari sambung-sambung, himpun-himpun, susun-susun, jadi sebuah kitab. Itu dikatakan juzuk-juzuk, itulah dikatakan maddah dia. Kalau kita nak masak tom yam tu ialah jenis juzuk dia apa? Jenis air, ada serai, ada bawang dan lain-lain lagi, itu dikatakan juzuk-juzuknya. Kalau kul itu ialah apa dia?
sehelai kain, maka juzuk dianya benang-benang dia tu benang-benang yang ditenun itu dikatakan juzuk-juzuk. Tengok kain kita, sehelai kain baju kita tu berapa juzuk benang dia. Maka fardunya sekiranya kalau perbuatan Allah Ta'ala sama dengan perbuatan yang makhluk, maka perbuatan makhluk ini kita nak buatkan sesuatu benda mesti daripada madah-madah yang sudah ada. Madah yang sudah ada. Kalau nak buatkan, nak bangunkan rumah kayu masalah, kayu sudah ada. Cumanya kita apa dia? Potong, mari sambung. Gitu ya. Jadi maknanya madah bahan-bahan dia sudah ada. Kita nak buatkan sebuah rumah masalah, madah-madah dia sudah ada. Pasir sudah ada. Besi sudah ada. Semen pun sudah ada daripada batu-batu daripada bukit. Air pun sudah ada untuk nak bacuhkan, nak lagukan semen itu. Besi pun sudah ada. Maka jadi kita nak buat apa-apa benda perbuatan, kita semuanya bukan katanya daripada tak ada kepada ada. Bahkan kita ambil benda yang sudah ada, mari sambung-sambung, mari susun-susun gitu, jadi satu bentuk kul. Begitu. Maka kalau gitu, maka sebelum adanya ada madah, lemah ia daripada membuat. Kalau contohnya kita nak buatkan sebuah rumah kayu masalah, kalau fardunya kayu itu tidak ada, maka tak mampulah kita nak buat jadi sebuah rumah. Mesti kena buat kayu dulu. Kayu tu nak ambil daripada mana? Kita tak kuasa nak buatkan kayu. Kita ni dijadi oleh Allah akan kayu, cumanya kita potong mari sambung saja. Lepas tu sekiranya kalau perbuatan Allah macam kita juga kena buat daripada madah-madah, maka sekiranya kalau belum nak ada madah tu, kalau madah itu tidak ada, juzuk-juzuk bahan-bahan itu tidak ada, tentu sama sekali kita tak boleh nak buat apa lah. Kalau Allah nak buat akan apa-apa benda, kena ada madah dia, kena ada bahan-bahan dia. Maka macam mana Allah Ta'ala nak buatkan benda-benda? Contohnya kalau Allah Ta'ala nak buatkan langit masalah, mesti kena ada madah-madah dia, bahan-bahan dia, mari lagu-lagu, artinya proses-proses jadi sebuah langit. Lepas tu kalau tidak ada bahan, macam mana kita nak buat? Contohnya kalau kita nak buatkan roti masalah, mesti daripada madah dianya gandum, daripada air juga, dan maka sekiranya kalau tak ada gandum, macam mana kita nak buat roti? Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak buatkan apa-apa berajak kepada madah, maka sekiranya kalau madah itu tidak ada, maka tentu sama sekali Allah Ta'ala lemah, tak mampu nak buatkan benda-benda. Tapi nak buat juga dan berhajat ia kepada yang membuatkan madah itu. Maka kalau Allah Ta'ala nak buat juga, mesti berhajat Allah kepada yang satu lagi membuatkan madah itu. Tengok kita nak buat roti masalah, kena cari gandum. Maka gandum itu kena adalah. Yang membuatkan gandum itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Tetapi kalau Allah Ta'ala sendiri, dia nak buatkan bumi masalah, kena ada madah, kena ada bahan-bahan untuk nak jadikan bumi. Maka sekiranya kalau tak ada madah-madah bahan-bahan itu, dia tak boleh nak buat. Tapi nak buat juga, mesti kena ada madah. Kalau gitu madah itu kena dijadi oleh yang lain, sebab dia tak kuasa nak buat sendiri. Sebab kita fardu katanya dia nak buat apa benda mesti kena daripada madah. Cari madah yang sudah ada, mari buat. Cari madah yang sudah ada, mari buat. Jadi bukan dia buat sendirilah, madah-madah itu bukan dia buat sendiri. Jadi kalau tak ada madah, tak boleh nak buat. Mesti kena ada yang lain daripada Allah membuatkan madah.
Mesti kena ada yang lain daripada Allah yang ambil tugasnya membuatkan madah-madah. Itu. Dan membawalah demikian itu kepada baharunya Ta'ala. Itu pun membawa kepada jadi baharu Tuhan juga. Itu dan membawalah demikian itu berhajat ia kepada yang membuat madah, membawa kepada baru juga. Sebab berhajat ni tanda kata baru. Berhajat ini tanda kata baru, alamat kata baru. Jadi cuba kita bayangkan, tengok kita nak buatkan roti masalan, berajaklah kita nak buatkan roti. Lemah kita daripada buat roti kalau tidak ada gandum. Kalau begitu berajak kepada gandum, nak buat roti berajaklah kita kepada gandum, tetapi kita nak buat gandum sendiri, nak buat biji gandum sendiri tak pandai, lemah. Tetapi gandum itu dijadi oleh yang lain daripada kita. Siapa? Allah Ta'ala menjadi. Itu kita tak apalah. Allah Ta'ala dah menjadikan gandum. Semuanya kita ambil kisar bagi jadi tepung dan lagukan dengan air itu. Tetapi kalau Allah nak buatkan sesuatu benda, berajak kepada madah, dia sendiri tak kuasa nak buat, maka berhajat kepada ada yang lain daripada Allah membuatkan madah itu. Sebelum pada Allah nak buatkan suatu benda. Contohnya kalau Allah nak buatkan langit masalan, maka berajak Allah kepada madah untuk nak buatkan langit. Tetapi Allah tak kuasa nak membuatkan madah itu. Maka kena ada yang lain pula daripada Allah menjadikan madah itu. Kalau begitu Allah ada kamar daripada orang tu. Yang mana? Yang membuatkan madah untuk nak buat langit itu. Maka begitu Allah Ta'ala baru. Jadi maknanya belum pada Allah Ta'ala nak buat langit, kena ada yang lain dah membuatkan madah bahan-bahan bagi langit. Kalau gitu ada Allah kamar pada ada yang membuatkan bahan itu. Ada kemudian itu memanglah baru. Seperti katanya ayah anak lebih baru daripada bapa. Tidak ada anak yang dulu daripada ayah. Bahkan ayah itu dulu anak kemudian. Kemudian tu memanglah apa dia? Baru. Begitu. Jadi pendek katanya kalau Allah Ta'ala perbuatan dia sama dengan perbuatan makhluk, nak buat satu-satu benda berajak kepada madah, membawa kepada Tuhan itu baru sebab berhajat kepada yang membuatkan madah. Maka berhajat itu tanda kata baru. Al-iftikar alamatun alal hudus. Berhajat itu tanda kata baru. Jadi pendek katanya kalau perbuatan Allah Ta'ala sama dengan perbuatan makhluk ini, maka membawa kepada Allah Ta'ala pun baru juga. Jadi kembali kepada semua, kalau zat Allah Ta'ala serupa dengan zat makhluk ini, Allah Ta'ala mesti baru. Kalau sifat Allah Ta'ala sama dengan sifat makhluk ini, itu pun membawa kepada Allah Ta'ala baru. Kalau sama juga perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk ini, maka membawa kepada baru kesemuanya. Kalau begitu, baru tu diterima ke tidak? Baru Allah ini masuk dalam perkara mana? Baru Allah masuk dalam wajib ke, masuk dalam mustahil ke, masuk dalam harus ke? Cuba kita jawab. Maka dia katanya, dan iaitu baharunya Ta'ala, baharunya Allah itu mustahil. Dan iaitu baharu itu mustahil. Baharu ya Allah itu mustahil. Baharu itu mustahil. Kerana sebab apa mustahil baharu? Kerana telah sabit kidamnya. Sebab dalil kidam dah tetap. Macam mana tak sabit kidam? Sebab jadi dub dan jadi jadi tasasul kalau tidak kidam kan? Kerana telah sabit kidamnya. Kalau apabila tetap kidam, tetap sedia, memanglah tak baru. Dan maknanya kerana telah sabit kidamnya dengan dalil yang telah lalu. Dengan dalil kidam. Dengan dalil, yakni dalil kidam yang telah lalu.
Dan mustahil juga apabila baharu itu mustahil. Apabila baru itu mustahil sebab melawan ni dengan kidam, yang mana kidam tu sudah tetap dengan dalil dia dah. Kalau begitu apabila baharu itu mustahil, dan mustahil juga barang yang membawa kepadanya kepada baharu. Barang yang membawa kepada baharu, yakni malzum bagi baharu. Apa dia benda yang membawa kepada baharu? Iaitu barang yang membawa kepada baharu menyamai. Menyamai Allah pada zatnya dan pada sifatnya, pada perbuatannya dengan makhluk. Maka tentulah menyalahinya Allah akan yang baru. Tengok. Jadi kalau kita katanya samu Allah dengan yang makhluk ini pada zat dan pada sifat, lazimnya ialah Allah baru. Baru itu mustahil. Baru itu mustahil. Tapi sebab jadi baru itu sebab daripada mana? Apa yang membawa kepada jadi baru? Menyamai. Sebab kita kata menyamai itu, kalau kata menyamai, dengan sebab kita katanya kalau menyamai membawa kepada baru, maka baru itu mustahil. Apabila baru itu mustahil, menyamai yang membawa kepada jadi baru itu pun mustahil juga. Apabila menyamai itu masalah bahasa Arab. Menyamai itu mustahil, maka tentulah menyalahi. Menyalahi inilah mukhalafah. Maka tentulah menyalahi akan yang baru. Akan yang baru-baru. Pendek katanya, daripada untuk kita nak nampak kenapa boleh katanya mustahil menyamai. Sebab kalau menyamai membawa kepada jadi baru, maknanya baru itu lazim daripada menyamai. Menyamai itu pula lazim daripada tidak bersalahan. Kalau tidak bersalahan tentu menyamai. Kalau menyamai tentu baru. Apabila maka baru itu mustahil sebab jadi dur dan jadi tasasul, membawa kepada jadi dur dan tasasul. Dur dan tasasul mustahil, maka baru pun mustahil. Baru daripada mana jadi baru? Daripada fardu kata menyamai serupai. Kalau gitu menyamai itu pun itu mustahil juga. Apabila menyamai itu mustahil, lawan bagi nyamai adalah wajib. Maka tentulah, yakni wajiblah, menyalahinya Allah akan yang baru. Jadi maknanya kita daripada fardu yang daripada fardunya Allah, kalau tidak serupa, kalau menyerupai maka baru lazim pada tidak menyalahi, lazimnya ialah menyamai. Kalau menyamai lazim dianya ialah baru. Kalau baru lazim dianya ialah dur dan tasasul. Tasasul tu dur dan tasasul itu mustahil, menyamai pun mustahil. Undur balik. Menyamai mustahil, maka wajiblah bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Maka inilah dalil bersalahannya. Maka inilah kembali kepada asal. Kerana maka inilah kerana jikalau menyamainya akan yang baru pada zat hingga akhir. Maka inilah kerana jikalau menyamai sebelah sana lepas dah pada awal-awal dulu, maka inilah mana pada awal-awalnya mustahil lawannya iaitu menyamainya akan yang baru kerana jikalau di situ. Kerana jikalau menyamainya akan yang baru pada zat, satu, dan kerana jikalau menyamainya pada suatu sifat dan pada perbuatan, inilah dalil
maka inilah dalil bersalahannya Allah Ta'ala akan yang baru-baru. Dalil bagi bersalahan mesti wajib dalil bersalahan. Dalil mesti dalil wajib bersalahan. Tafsir itu. Dalil bersalahan, dalil bagi wajib bersalahan Allah. Dalil bagi tentu bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baru. Dan dalil itu juga, dan dalil istihalah lawannya. Dan dalil menunjuk katanya lawan dianya adalah mustahil. Dan dalil dan istihalah lawannya. Dan dalil yang tadi juga, dalil menunjuk katanya lawan dianya adalah perkara yang mustahil. Jadi dalil yang tersebut tu jadi satu dalil memandai untuk dua perkara. Dalil bagi tetap bersalahan, wajib bersalahan Allah Ta'ala, dan dalil bagi kata lawan dia adalah mustahil. Begitulah. Jadi satu dalil memandai pada dua perkara. Satunya dalil menunjuk katanya tetap wajib bersalahan Allah Ta'ala akan yang baru. Dan dalil itu juga menunjuk katanya lawan bagi bersalahan itu adalah mustahil, tak diterimai pada akal. Begitulah. Abi, kemudian katanya yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadilah kita akhir di situ dengan katanya yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fataha 'alaikum Allahumma inna nasta'dzinuka ma qara'nahu wa ma fasnahu wa sami'nahu farabna 'alaina wa tahtir ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah. Terima kasih Baba. Sama-sama Haji. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Baba, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Baba. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.